Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Hadri bin Abdul Rahim daripada Diploma Pengurusan Industri Halal kelas 2G. Jadi pada hari ini saya akan membincangkan tentang krisis COVID-19 dan impaknya terhadap industri halal di Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, COVID-19 ini telah pun melanda hampir ke seluruh negara dan salah sebuah negara yang terlibat adalah negara Malaysia. Jadi COVID-19 ini bermula daripada Wuhan, China pada September 2019 dan COVID-19 ini merupakan sebuah gejala yang begitu teruk yang tidak pernah lagi Malaysia alami, di mana COVID-19 ini merupakan sebuah gejala yang membawa kepada kematian. COVID-19 ini seperti yang saya baca, dia membawa gejala daripada sesama yang biasa kepada radang peparu yang begitu teruk, dan juga COVID-19 ini boleh menyebabkan kematian. Daripada kes COVID-19 yang dahulunya bermula dengan 3 angka di Malaysia, kemudian berkurangan kepada 2 angka dan kini telah meningkat semula kepada 4 angka. Jadi kerajaan telah pun mengambil langkah yang efektif daripada awal dahulu berlakunya PKP ini, iaitu kerajaan telah pun membuat PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, di mana masyarakat Malaysia diminta untuk berada di dalam rumah dan sentiasa memakai sanitizer, iaitu krim pembasmi kuman, juga untuk memakai pelitup muka ketika berada di luar dan menjaga jarak di antara satu sama lain. Jadi seperti yang kita tahu, industri halal ini bukan sahaja terdiri daripada makanan dan minuman, tetapi industri halal ini juga terdiri daripada farmaseutical, kosmetik, penternakan, logistik dan lain-lain lagi. Jadi daripada berita yang saya dapat di Sinar Harian, menurut Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Industri Halal di Malaysia HDC, Hairul Arifin Sehari berkata, makanan dan minuman halal kekal pada kedudukannya sebagai penyumbang utama kepada ekonomi halal tempatan. Seperti mana yang kita tahu, produk dan perkhidmatan halal kini bukan sahaja terhad kepada pengguna Islam, malah semakin mendapat penerimaan di kalangan orang bukan Islam, tetapi sedikit terkesan juga dengan krisis COVID-19 ini. Jadi seperti mana yang kita tahu, daripada krisis COVID-19 ini, pada awal dahulu kerajaan Malaysia terpaksa untuk meminta kilang-kilang untuk ditutup apabila berlakunya krisis COVID-19 di Malaysia. Kerajaan Malaysia telah pun mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menangani masalah COVID-19 ini. Jadi antara langkah-langkah yang dilakukan oleh kerajaan adalah dengan melakukan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, di mana daripada PKP itu rakyat Malaysia diminta untuk berada di rumah masing-masing dan keluar rumah jika perlu, dan dihadkan hanya 2 orang sahaja untuk keluar. Jadi persoalan yang saya ingin lakukan di sini adalah, adakah COVID-19 ini memberikan impak terhadap industri halal di Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman bin Zaidi dari Diploma Pengurusan Industri Halal dari DIPEH 2G. Okey, hari ini saya akan membentangkan atau menceritakan dengan lebih teliti impak dan solusi akibat penularan virus COVID-19 di Malaysia. Tidak dapat dinafikan lagi, COVID-19 ini sangat memberi impak besar kepada industri akukultur di Malaysia. PKP memberi kesan yang sangat besar kepada pengusaha akukultur disebabkan oleh berkurangnya permintaan dari pemborong dan peniaga. Dengan pengurangan peniaga di pasar dan di kedai makan, menjadikan pemborong tidak lagi
mengambil ikan ataupun udang ataupun makanan-makanan laut yang lain daripada peternakan pada skala yang besar. Mungkin juga ada di antara mereka yang terus berhenti untuk mengambil hasil ternakan sepanjang tempoh PKP ini. Sebagai contoh, peniaga di dalam pasar yang mempunyai struktur bangunan yang kekal sahaja dibenarkan untuk beroperasi dan tidak termasuk lagi pasar tani serta pasar malam. Sesetengah peternak juga mengadu mengenai penurunan harga jualan ikan sehingga mencecah harga kos. Selain itu, industri aquaculture juga perlu bersaing dengan industri perikanan yang lain kerana sesetengah peniaga mengambil ikan terus dari nelayan dan dijual di pasar. Hasil ternakan yang telah sedia untuk dituai perlu disimpan di dalam kolam dengan tempoh yang lebih lama oleh peternak kerana kurangnya permintaan. Ini sekaligus menyebabkan kos perniagaan terutamanya dari segi makanan ikan meningkat. Apakah solusi yang boleh dilakukan oleh pengusaha? Mereka boleh menjual hasil ternakan secara atas talian, penghantaran secara terus ke rumah atau menjual secara sejuk beku. Dengan cara ini, mungkin sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan beban mereka. Ada juga pengusaha mengambil inisiatif dengan meminta pihak pembekal mereka memanjangkan atau melewatkan tempoh pembayaran bekalan makanan, ternakan dan alatan pengurusan kolam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hazim bin Abu Bakar dari kelas 2I. Saya akan menerangkan mengenai impak dan solusi. Dapat beberapa kesan industri yang terhadap PKP ini. Contohnya industri makanan dan minuman. Aktiviti pengimportan makanan dan minuman masih berjalan seperti biasa, tetapi ia tidak rancak seperti sebelum-sebelum ini. Dan memandangkan beberapa negara pengeksportan utama makanan dan minuman seperti China, Jepun, Amerika Syarikat, Thailand dan Indonesia turut menghadapi wabak ini, maka ia tidak mendapat sambutan yang menarik. Akibat daripada inisiatif yang diambil oleh pihak kerajaan ketika Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, pelanggan tidak dibenarkan untuk makan dan minum di kafe ataupun di kedai seperti restoran, warung dan lain-lain. Selain itu, waktu beroperasi kedai makan juga telah dihadkan daripada pukul 6 pagi sehingga pukul 8 malam. Penjual yang menjual makanan hanya bergantung kepada perkhidmatan penghantaran makanan sahaja kerana pelanggan tidak dibenarkan untuk keluar rumah beramai-ramai. Keuntungan penjual makanan jatuh mendadak mengakibatkan premis perlu ditutup, dan dengan kos bahan mentah yang agak mahal, punca premis makanan ditutup kerana tidak mampu untuk dibuka dan membeli. Seterusnya, akibat daripada premis makanan ditutup, terdapat ramai juga masyarakat Malaysia kehilangan kerja dan kehilangan pendapatan untuk mereka kerana majikan tidak mampu untuk membayar gaji, berpunca daripada kejatuhan ekonomi yang tidak stabil pada masa kini. Dan cara untuk mengatasi masalah ini, solusinya adalah pihak kerajaan perlu memberi bantuan pendapatan kepada penjual-penjual makanan di tepi jalan dan kecil-kecilan. Dengan cara ini, penjual makanan kecil-kecilan di tepi jalan dapat menampung sara hidup mereka ketika pandemik ini berlaku di negara kita. Bab kata pepatah, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Selain itu, bagi penjual makanan yang berkedai pula, pihak kerajaan mempunyai banyak cara untuk membantu mereka ketika pandemik ini. Salah satu contohnya adalah dengan menangguhkan beberapa bulan bayaran sewa kedai penjual tersebut kerana Perintah Kawalan Pergerakan PKP ataupun PKP ini yang pelanggan makin berkurang. Dan selain itu, pihak kedai perlu menambah baikkan dengan cara mengolah resepi mereka dengan kreatif agar pelanggan di rumah tertarik dan akan menambah permintaan mereka untuk membeli melalui perkhidmatan perhantaran atau terus ke kedai mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamil Ahmad bin Ghazali daripada kelas DIPIK 2H. Jadi saya akan menerangkan kesan pandemik COVID-19 terhadap pengusaha kecil dan sederhana iaitu PKS dan solusi daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri.
ataupun singkatannya MITI. Jadi, kalau kita lihat sepanjang berlakunya pandemik ini, terdapat banyak pengusaha kecil dan sederhana yang terjejas. Ia kerana perniagaan produk mereka tidak mendapat keuntungan yang cukup untuk menampung kos kehidupan seharian mereka. Jadi, sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, tempoh operasi perniagaan pun telah dihadkan. Selain itu, kebanyakan rakyat Malaysia pun tidak berani untuk keluar dari rumah mereka demi keselamatan diri mereka daripada terjebak dengan wabak COVID-19. Dengan itu juga, perusahaan kecil dan sederhana telah mengalami kerugian yang amat besar berbanding sebelum ini. Jadi, apakah solusi untuk impak yang saya baru katakan tadi? Jadi, solusinya ialah agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, iaitu Halal Development Corporation HDC, memperkenalkan Halal Integrated Platform dalam usaha untuk melebarkan industri halal secara meluas. Jadi kalau kita lihat kat sini, ia merupakan platform yang akan menghimpunkan 200,000 syarikat berkaitan perusahaan kecil dan sederhana, iaitu PKS, tempatan untuk memperkenalkan serta memasarkan produk mereka dengan lebih azal dalam ekosistem halal. Jadi menerusi HIP ni, mereka masih boleh mendaftar melalui platform ini walaupun tanpa sijil halal. Ia juga untuk membantu syarikat atau PKS tersebut untuk mendapatkan sijil halal, seterusnya berkembang lebih baik dalam ekosistem halal. Jadi secara tidak langsung, HIP dapat membantu perusahaan kecil dan sederhana untuk menampung kos kehidupan seharian mereka dengan melariskan perniagaan produk mereka serta mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi peniaga-peniaga ini tidak perlu risau mengenai kewangan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadi bin Fauzi daripada kelas DPH 2I, nombor matrik DPH 2020251111, akan menceritakan cadangan dan kesimpulan terhadap cabaran industri halal dalam menangani pandemik COVID-19. Antara cadangan yang dapat kita lakukan yakni industri halal lakukan ialah kilang boleh mengehadkan ataupun memberi giliran kepada pekerja yang bekerja dalam masa sehari. Ini juga dapat membantu untuk mengurangkan kadar jangkitan kes untuk sehari. Selain itu, kilang juga boleh memaksimumkan pengeluaran kerana pada musim pandemik ini masyarakat hanya duduk di rumah dan permintaan terhadap barang ataupun produk halal itu sangatlah tinggi. Maka ini sedikit sebanyak dapat membantu syarikat industri halal untuk terus berkembang. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan ialah sewaktu pandemik ini masyarakat kebanyakannya akan hilang sumber pencarian, yakni hilang pekerjaan. Kerana apa? Kerana kebanyakan sektor menutup kilang mereka. Ini disebabkan oleh kerana kerugian yang dialami oleh sektor-sektor tersebut kerana kurangnya pendapatan mereka sewaktu pandemik ini. Selain itu, kita juga perlulah mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk mengurangkan penyebaran wabak COVID ini. Selain itu, kita juga berpeluang untuk memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada musim pandemik ini. Kerana apa? Kerana apabila hati sanubari sudah direzekikan dengan ketenangan, ia akan membawa kepada kesihatan tubuh badan. Lalu tubuh badan yang sihat tidak akan dihinggapi oleh penyakit yang banyak. Sekian saja daripada saya, Muhammad Ismail Hadi bin Fauzi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.